Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita hadir dalam Dewan Baitul Salam dalam kerangka usaha kita untuk memahami isi kandungan sebuah kitab yang agung, iaitu kitab Syarah Aqidah Tahawiyah karangan Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, yang mensyarahkan matan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Sebelum kita masuk kepada perbincangan kitab dan isi kandungannya, sebelum mula kuliah ni, saudara Syekh Abu Talhah kita menghadiahkan saya sekarang ni. Jadi ni kita bagi review terus sebelum start kuliah. Okay, metodologi memahami hadis. Dan tajuk dia yang cantiknya, kitab buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Kat sini tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sekarang dah pindah ke QUIPS, Rektor QUIPS. Sebelum beliau letakkan tajuk metodologi memahami hadis, ada tulisan kecil kat atas tu, apabila hadis sahih, pastikan pemahaman juga sahih. Itu satu peringatan dalam bab. Kalau di Yayasan Ta'lim ada satu subjek manhaj, dalam istidlal, dalam manhaj, apa tajuk saya, subjek saya lupa nama. Manhaj talaqi wal istidlal. Manhaj talaqi wal istidlal. Jadi kita kena tahu dua benda. Pertama, kita nak tahu apakah sumber yang kita boleh jadikan sebagai dalil. Kenal dalil. Ini nama manhaj talaqi. Manhaj talaqi, kita kena tengok kepada bab yang kita bincangkan. Kalau cerita bab akidah, manhaj sumber masdar talaqinya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus salih. Ijma' salafus salih tidak akan salah, iaitu berdasarkan kepada pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dalam masalah akidah, dalil asal, iaitu sumber. Manakala dalil sokongan ialah dalil akal dan juga dalil fitrah. Kita semua tahu akidah sumbernya Al-Quran, Sunnah, Ijma' Salafus Salih sebagai sumber yang maksum, iaitu sumber yang tidak salah kalau jelas. Kalau ayat Quran itu difahami dengan betul, kalau hadis Nabi tersebut hadis yang sahih, dan kalau ijma' itu sabit, maka ini adalah maksum, pasti betul dan takkan salah. Betul dinamakan sebagai dalil. Dan ada dua dalil sokongan, iaitu dalil akal dan dalil fitrah. Inilah dalil akidah. Maka dalam bab fiqh lain lagi.
Selepas daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma', fiqh ada lagi, ada penambahan, ada ijtihad. Ada ijtihad. Daripada ijtihad inilah pecahan daripada qiyas yang diijma'kan, yang diterima, qiyas, kemudian dalil-dalil yang dikhilafkan, seperti amal ahli Madinah, dan sebagainya. Tu bab apa? Bab talaqi. Dan baki yang berbaki adalah bab istidlal. Dalil dah ada, tapi cara faham kita, macam mana cara kita faham, itu dinamakan sebagai istidlal. Manhaj beristidlal. Kita nak baca hadis yang sahih, yang dah sahih tadi, dah jumpa ayat Quran, cara faham mesti ada manhaj, mesti ada kaedah yang betul. Dan buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Muhammad Rozami Ramli ini, saya tak baca lagi, baru dapat hadiah. Baca dia punya tajuk-tajuk, berdasarkan kepada tajuk besar yang diberikan. Beliau telah mengumpulkan 9 kaedah utama. 9 kaedah. Mana apa yang disebutkan itu berkaitan dengan metodologi dan kaedah, iaitu sambungan daripada bab manhaj. Kalau kita tentang manhaj, ada ceritanya. Sambungannya adalah kaedah. Bila manhaj itu diletakkan dalam bentuk kaedah, dia lebih mudah nak hadam. Dan beliau kumpulkan 9 kaedah. Kaedah ni penting. Saya bacakan dia punya kaedah-kaedah umum untuk pengetahuan kita lah. Dan saya secara otomatik saya nak promo. Nak promo lah. Buku apa? Sebab buku-buku hadis yang beredar dalam masyarakat sedikit. Daripada di Nusantara juga, sekalipun hadis berkaitan dengan ulumul hadis atau berkaitan dengan ulum hadis secara umumnya tidak banyak berkembang. Malah dalam pengajian pondok sekalipun, yang pengajian paling lama di Nusantara, kitab ulum hadis kita tidak temukan. Kitab ilmu takhrij tak pernah kita dengar dan sebagainya, memang belum berkembang. Ilmu hadis baru diterjemahkan akhir-akhir ini. Kerana ilmu hadis ilmu yang sangat detail, ilmu yang perlu kepada ketekunan dalam mempelajarinya, dan perlu kepada ketokohan. Yang belajar kena tekun dan guru kena bijak, guru kena mahir. Kalau tak susah. Jadi pakar-pakar hadis wujud namun tidak ramai, menyebabkan ilmu ini agak lambat berkembang. Dan ini antara salah satu usaha buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kita untuk mengetahui macam mana cara kita faham hadis. Bukan semudah kita buka matan lepas tu kita terjemahkan. Bukan semudah kita serahkan hadis, Ustaz tolong syarahkan. Belum lagi, dia kena tengok dulu apa yang ulama tengok. Tengok ni kaedahnya. Sebelum nak faham satu hadis, kita perlu tengok kepada beberapa kaedah. Di sini sebutkan 9 kaedah utama. Pertama, memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Mana berdasarkan konteks Al-Quran. Yang kedua, memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Nah, saya baru tengok video tengah hari tadi, on the way balik mandu daripada Melaka ke sini. Video berkaitan dengan Al-Arraf, ataupun pergi pada tukang ramal. Arraf dalam bahasa Arab artinya apa? Dukun lah, tukang ramal. Ada seorang ustaz ni terjemahkan tukang ramal. Dia bukan berdasarkan bahasa Arab, bahasa Melayu dia terjemahkan. Tukang ramal seperti yang meramalkan hujan, doktor yang meramalkan apa. Dia terjemahkan bahasa Melayu. Dia syarahkan bahasa Melayu ke atau syarahkan bahasa Arab? Okey. Matikan je. Kaedah terjemah tak kena kalau kita kaedah makna tukang ramal itu bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu. Tak payahlah syarahkan tukang ramal cuaca, pergi kepada doktor ramalkan kamu nak mati. Itu syarah bahasa Melayu, bukan syarah bahasa Arab. Okay, kita bila nak syarahkan istilah, mesti istilah syarah itu yang kita syarahkan. Ambil ayat Quran, terjemah, syarahkan dengan makna Al-Quran yang lain, macam Imam Syafi'i buat ketika Imam Syafi'i khilaf berkaitan dengan lafaz salat
di Masjidil Haram, adakah dapat 100,000 tu merangkumi seluruh tanah haram atau tidak? Beliau bawakan ayat Quran kalimah Al-Haram dalam Quran Karim tu, dapati bahawa ada ayat yang menamakan haram tu sebagai tanah secara keseluruhannya, ada ayat yang menamakan haram tu pada masjid, ada ayat yang haram tu sebagai Kaabah. Itu cara syarah yang betul. Bukan dengan begitu terjemahkan soalan orang baca, ambil soalan orang, bacakan terjemah bahasa Melayu, lepas tu dia syarahkan bahasa Melayu tu. Tak kenalah. Jadi kita bila kita tengok bila kita baca kaedah-kaedah begini, kita dapat bezakan siapa yang sampaikan ilmu yang tepat berdasarkan pada metodologi pemahaman nas, dan siapa yang tersilap. Baru penting memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Yang ketiga, memahami hadis berdasarkan asbab wurud. Asbab wurud sama asbab nuzul. Asbab nuzul untuk Al-Quran Karim, asbab wurud adalah untuk hadis. Tengoklah pada hadis, Nabi kata man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika seorang lelaki memulakan sedekah, tiba-tiba dia ambil faham hadis, tak ikut pada konteks, boleh buat benda baru. Sedangkan kalimah itu man sanna fil Islam, bukan man ahdatsa fil Islam. Tengok kepada bahasa sekalipun, makna yang situ man sanna adalah bukan bererti ahdatsa. Man sanna yang memulakan bukan bererti ahdatsa, bukan bererti yang cipta. Dan kaedah yang seterusnya disebutkan oleh Profesor Madya, memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. 5 maksud syariah yang utama. Yang kelima, memahami hadis berdasarkan dimensi yang melingkarinya. Masa keadaan, ikut pada keadaan masa, tempat, tengok kepada ahwal yang ada di ketika zaman tersebut. Jangan ambil hadis zaman dulu, ambil hadis yang tak kena pada tempat. Bila kita tahu masa tempat, kita tahu yang mana nasah, yang mana mansukh. Bila kita baca hadis, bila kita dengar saja contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, aku dengar Nabi kata, automatik kita yang belajar hadis tahu hadis yang lewat, bukan hadis yang awal Islam. Sebab Abu Hurairah baru datang ke Madinah Munawwarah, jumpa Nabi selepas Khaybar. Bila selepas Khaybar, dan beliau kata sami'tu, aku dengar langsung dari Nabi, artinya hadis mutaakhir. Bila kita automatik. Sebab tu nama, bila kata kalimah sami'tu, kalimah an, kalimah ra'aitu, dan kalimah ni semua ulama mengambil berat tentang lafaz, satu tiap lafaz tu sebelum pada matan. Belum sampai pada matan, kita tahu hadis ni berlaku bila, keadaannya bila, waktu peperangan. Kalau hadis Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Terkejut, la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Memerangi artinya berperang dengan manusia. Hadis tu hadis konteks peperangan. Bila dalam peperangan memang kita suruh untuk perang sehingga ucap kalimah la ilaha illallah. Bukan pergi bunuh orang di mana-mana. Konteks peperangan, uqatilan nas, muqatalah berperang, bukan suruh pergi bunuh, suruh pergi mana? Perang, iaitu lawan, bunuh kalau dia termasuk Islam ketika peperangan. Memang sedang dalam perang, mana ada orang dalam peperangan tak tembak? Nampak musuh depan tengah tembak, kita baik, kita tunggu tembak dulu. Mana ada? Konteks mesti tepat. Bila kita ambil hadis dalam peperangan, bawa pergi letak kat mana? Dalam konteks dalam konteks masyarakat majmuk sebagainya. Hadis ni ajak manusia berkeganasan, tak kena. Jihad apa dia artinya? Ilmu jihad, ilmu berkaitan dengan pertahanan. Kenapa apa jadi masalah? Sebab kita pisahkan agama daripada kehidupan. Dulu kalau kita tahu negara Islam, undang-undang Quran dan Sunnah, dan tiap-tiap negara pasti ada tentera atau ada pertahanan, dan jihad undang-undang untuk Kementerian Pertahanan. Mudahnya begitulah. Kalau berlaku peperangan sekalipun, Nabi kata kami diperintahkan untuk memerangi. Itu waktu peperangan, sehingga mereka ucap kalimah la ilaha illallah. Seperti Usamah bin Zaid masa perang sekalipun, bila orang ucap kalimah la ilaha illallah, dia bunuh juga Nabi tempelak dia. Ulang-ulang Nabi kata, sedangkan ni cucu angkat Nabi SAW, cucu kesayangan Nabi SAW.
Bila tengok pada konteks, kita tahu, oh, faham makna hadis. Tapi kalau tak faham konteks, kita jadi apa? Orang Islam sendiri keliru dengan sumber agamanya sendiri. Sebenarnya memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Banyak riwayat. Ada banyak riwayat. Ada perawi yang meriwayatkan dalam melihat setengah keadaan. Perawi melihat dengan dimensi yang lain. Mana ada perawi yang meriwayatkan dengan lafaz yang penuh, ada perawi yang meriwayatkan sebab masanya singkat, riwayatkan dengan sebahagian daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nak istishhad, nak jadikan sebagai dalil untuk bab tertentu. Takkan nak bawa hadis semua. Kita hafal hadis panjang-panjang, hadis Jibril, tapi orang tanya tentang rukun Islam, takkan pergi awal bainama kita berah. Tak, cukuplah Islam. Jadi kadang-kadang diriwayatkan dengan ringkas, kadang-kadang diriwayatkan dengan panjang, kadang-kadang dibacakan daripada awal hingga akhir. Jadi kita tengok pada riwayat-riwayatnya, kemudian baru kita tahu hadis mana, hadis yang adakah dia satu hadis atau hadis yang berbeza. Baru kita tahu bahawa tu satu peristiwa atau peristiwa yang berlainan. Supaya nak hukumkan, adakah kalau benda tu satu peristiwa sahaja, tak boleh kita maknakan dengan dua makna yang bertentangan. Tapi kalau dua peristiwa, boleh berkemungkinan dia berdasarkan kepada konteks setiap peristiwa. Ada kaedah memahami hadis, dan 8 memahami hadis berdasarkan metafora atau bahasa kiasan pada setengah tempat, bukan pada setengah tempat yang boleh dalam hadis berkaitan dengan majas dan sebagainya. Apabila ianya berkaitan dengan majas mursal, majas akli dalam bab kinayah, bab berkaitan dengan jenis-jenis uslub balaghah yang digunakan pakai dalam hadis. Namun perlu tahu kat mana yang perlu digunakan ilmu balaghah, di mana perlu difahamkan berdasarkan kepada nas. Ini semua perlu dipahami. Dan yang ke-9, memahami hadis berdasarkan pembuktian saintifik. Bila berkaitan dengan urusan-urusan sains, berkaitan dengan gerhana matahari, berkaitan dengan doa ahli hujan, berkaitan dengan kandungan, keadaan dalam kandungan, Islam tidak menghalang apabila satu perkara itu mampu dicapai oleh akal. Memang urusan zahir, maka kita gunakan segala pendengaran, penglihatan dan akal yang Allah berikan pada kita untuk mentadabbur kalam Allah. Ini kaedah ni adalah kaedah yang penting sebagai pendedahan, salah satu daripada bentuk pendedahan awal bagi siapa yang ingin belajar hadis. Jadi kita dah lama cerita tentang hadis sahih. Cara faham pun perlu kita tahu. Dan bila kita baca macam ni, kita tengok satu persatu, kita akan sangat menghargai ulama-ulama yang telah lama berjuang dalam bidang hadis, ulama-ulama bukan sekadar hadis saja, ulama-ulama Islam secara keseluruhannya yang cuba sampaikan kepada kita hadis seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Dan ini buku ni antara buku yang terbaik. Boleh yang penting, yang ni sorry Abu Talha, kalau dia marah ana jaga. Boleh order dengan saudara Abu Talha. Kalau ana promote di Baitul Sunnah, order dengan Hadi Akmal. Ni order di Baitul Salam, sahabat kita ada berapa Syekh harga? 30. Masya-Allah. Masya-Allah, betul. Okey, RM30. Ni bukan dalam masjid dalam masjid tak ada jual. Ini dewan kelas dan anda tak jual, anda cuma elatkan. Okey, insya-Allah. RM30 boleh order dengan sahabat kita Saudara Abu Talha, insya-Allah. Macam mana caranya, jumpa sendirilah. Yang bagi yang nak beli, yang tengok secara online, komen kat bawah. Biasanya komen Eti tak baca. Hari ni insya-Allah kena baca. Kalau ada yang komen kat bawah, Eti kena baca hari ni. Baca komen betul-betul. Dan insya-Allah kita buka balik. Tak apalah, setengah jam, tapi kebetulan subjek kita pun sekarang kita akan cerita tentang beberapa kaedah dan memahami nas dalam ni. Jadi nilai tambah lah, ada nilai tambah berkaitan dengan subjek yang sedang kita bincangkan sekarang. Okey. Kita tengok muka surat 130. 130. Masih lagi dalam bab erti iman. Yang kita nak baca sekarang adalah untuk membuktikan bahawa
amalan itu termasuk dalam iman. Bukan amalan semua sekali kata tak ada kaitan dengan iman, semua amalan adalah fiqh seperti yang difahami oleh golongan Murji'ah. Murji'ah dia tak ada masukkan amalan ni semua dia kata fiqh. Sampaikan mereka menafikan tauhid al-uluhiyah. Sebab tu kita tak temukan. Kita tak temukan kat ilmu kalam dia bincang tentang sifat-sifat Allah sahaja, sifat-sifat Allah yang dibincangkan. Mana yang paling baik di kalangan al-kalam adalah ahli kalam, ahli sunnah dan ahli kalam campur sekali, itu adalah Syairah yang menerima kalam. Mereka letakkan 20 sifat. Jadi kalau kita belajar akidah atau belajar tauhid, kata cukuplah sifat 20. Okey, kat mana tempat cerita pasal zodiak ni? Jumpa tak dalam sifat 20? Kat mana tempat nak bincang tentang istighathah dengan wali, istighathah dengan mana-mana kubur? Kat mana nak bincang tentang istighathah dengan Rasul? Kat mana perbincangan berkaitan dengan hukum sihir? Di sini kelompongan yang ada. Pergi pada masalah fiqh, kata perbezaan fiqh. Buka kitab fiqh daripada bab taharah sampai akhir bab waqaf, bab ihya'ul mawat dan sebagainya. Jumpa ke perbincangan berkaitan dengan istighathah? Tak jumpa. Jadi memanglah bab ini antara bab yang tidak difahami oleh masyarakat. Sebab tu kita temukan bomoh yang baca sifat 20. Bukan sifat 20 tu salah. Saya tak kata salah dalam erti kata sifat 20. Sifat 20 itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita galak, kita tahu bahawa sifat itu antara sifat yang wajib kita beriman dengannya. Cuma metodologi yang mengisbatkan sifat 20 tersebut dengan kaedah akal, itu yang kita kritik. Sifat yang ada tu tak ada masalah. Itu sifat yang sabit dalam Al-Quranul Karim. Istilah-istilah qidam sebagainya kita dah bincang dari segi pengistilahan. Tapi dari segi makna, kalau dimaknakan dengan betul, ada tak dalam Al-Quran Al-Karim? Ada. Tapi cara pengisbatan tersebut menggunakan akal semata-mata. Sebab tu wajib mustahil, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus tu akal semata-mata. Artinya sifat tu sabit dengan akal, dan bila kaedah itu dipelajari, automatik kita akan belajar bab seterusnya. Selepas sifat 20 al-aqliyat ni, yang sifat-sifat yang sesuai dengan akal, kita akan belajar tentang sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat yang Quran sebut, yang hadis sebut, tapi tak sesuai dengan akal. Dia ada, bukan sekat sifat 20, dia ada rentetannya. Bila kita belajar dengan kaedah begitu, hati-hati. Kalau belajar 20, jangan sampai beriman bahawa Allah beristiwa di atas arash. Dia akan ada dalam tu, kaedah tu. Jadi bukan sebab sifat 20. Kadang-kadang kita faham, orang ingatkan kita ni menentang sifat 20 dan sebagainya. Tidak. Sifat 20 boleh difahami dengan kaedah, bukan dengan kaedah, dengan nas. Syarahkan seperti nas. Bila orang syarahkan dengan seperti nas, sudah pasti mereka akan terima sifat khabariyah. Namun kaedah itu kenapa kita tidak ketengahkan? Sebab kalau orang buka, orang pergi baca, balik semula ke kaedah yang sama. Sebab itu kita lebih baik kita kemukakan dengan kaedah yang telah disusun oleh ulama salafus salih, cara pemahaman daripada nas direct, bukan melalui kaedah-kaedah tersebut. Sebab itu kita beritahu bahawa kaedah pembelajaran berkaitan dengan tauhid ini perlu kepada memahami dengan makna akidah itu dengan lebih luas. Ilmu kalam tidak memasukkan amal dalam perbincangan. Jadi mereka dalam bab amal-amalan ni mereka ramailah, tak semua. Walaupun di kalangan ramai, di kalangan ulama tempatan, ulama hatta ulama Asy'ariyah sebagainya. Sebab tu mereka terima di samping belajar sifat 20, mereka juga memasukkan tauhid 3. Ini wujud ulama seluruh dunia guna pakai. Sebab apa? Untuk melengkapkan. Kerana pembelajaran sifat 20 ini hanya sebahagian daripada bab kecil dalam masalah akidah. Bukan bab kecil, bab tu bab besar lah, tapi maksudnya sebahagian kecil berdasarkan kepada keseluruhan perbincangan masalah akidah. Masalah tauhid, masalah sifat-sifat yang lain, masalah uluhiyah, masalah rububiyah. Masih banyak, masih luas ilmu akidah. Bukan jadi pakar akidah hanya faham berkaitan dengan sifat 20 sahaja.
Sebab tu kita tidak memperkecilkan orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid, walaupun dengan kaedah-kaedah yang berbeza dengan kita, tapi yang kita nak supaya agungkan nas dan terima nas. Okey, kenapa kita bincangkan perkara ini dan kenapa pelajaran berkaitan dengan tauhid 3 cuba ditolak? Kerana punca utamanya kerana dalam tauhid 3 ini ada tauhid al-uluhiyah, membincangkan berkaitan dengan hukum meminta berdoa kepada selain Allah, membincangkan berkaitan dengan hukum percaya kepada zodiak, membincangkan berkaitan dengan hukum menisbahkan hujan kepada awan atau bintang tertentu. Bincangkan hukum bukan semestinya hukum syirik, tak, membincangkan yang mana yang macam mana yang boleh, macam mana yang tak boleh. Ilmu tauhid bukan ilmu mensyirikkan orang. Ilmu tauhid ilmu nak tahu yang mana cara yang betul. Contoh dalam ilmu tauhid uluhiyah kita bincang tentang bab ruqyah. Bukan berarti mengharamkan ruqyah. Kita nak tahu yang mana ruqyah syar'iyah, yang mana ruqyah muharramah yang diharamkan, yang mana ruqyah syirkiyah. Bila kita bincang tentang bab berkaitan dengan mengambil asbab, kita bukan menghukumkan orang tak boleh ambil asbab. Kita kata ada kaedah mengambil asbab yang dibenarkan syarak dan kaedah mengambil asbab yang boleh terjadi syirik. Bila kita bincangkan berkaitan dengan bab berkaitan ziarah kubur salihin atau mengagungkan kubur salihin, kita bincang cara untuk macam mana cara syarak yang benarkan dan macam mana cara yang diharamkan. Jadi apa yang dibayangkan seolah-olah tauhid, belajar tauhid uluhiyah, sebahagian daripada tokoh-tokoh yang ada, mereka bayangkan seolah-olah ilmu bila bincang tentang tauhid uluhiyah ni belajar hukum dan syirikkan orang. Kebiasaannya orang yang begini, dia takut apa yang ada pada dia tu betul-betul masuk ke bahagian syirik. Kalau betul-betul yakin bahawa yang kita buat tu tak termasuk syirik, ajarkan supaya orang nampak jelas. Bincangkan supaya nampak jelas, supaya kita tahu. Dan apa yang disebut kaedah tauhid 3 yang dibincangkan sekarang sebagainya, itu rentetan daripada perbincangan bab iman ni. Amalan masuk atau tidak dalam takrif iman. Jadi adakah tauhid dan iman ini hanya membincangkan tentang soalan i'tiqad? Murji'ah kata hanya i'tiqad, tidak melibatkan lafaz, tidak melibatkan amal. Yang dibuktikan oleh ulama-ulama dahulu, sejak pada kita nukilkan kata-kata Imam Bukhari, kita nukilkan kata-kata Imam Salafus Salih, semua sekali ini nak buktikan bahawa sebahagian daripada amalan termasuk dalam masalah akidah. Kerana orang yang buat amalan tersebut mesti didasari oleh kepercayaan dan akidah tertentu. Orang yang pergi minta kat wali, pergi minta menyeru nama istighasah pada wali, mesti didasari oleh akidah dalam hati dia bahawa wali itu memiliki keistimewaan tertentu. Sebab tu dulu kita cakap benda ni orang marah. Sekarang ni terus terang buka lah YouTube, mereka dah mengaku dah bahawa wali jaga kawasan lah, wali ni ada kuasa, wali seperti Jibril. Nabi Khidir adalah seperti Jibril. Jibril hantar syariat daripada langit untuk Nabi SAW dalam bab syariat. Khidir menghantar ilmu laduni kepada Nabi Musa. Musa terima syariat daripada Jibril dengan kitab Taurat dan terima ilmu laduni daripada Khidir. Sedangkan peristiwa Khidir hanyalah peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala nak didik Nabi Musa supaya tawaduk dengan ilmu, supaya akur dengan kekurangan di ilmu kita paling banyak macam sekalipun. Walaupun Nabi Musa manusia terbaik pada zaman tersebut, namun tetap mungkin ada dalam sisi tertentu banyak ilmu yang kita tidak tahu. Bukan membahagikan syariat kepada lain dengan hakikat, dengan makrifat dan hakikat sebagainya. Ini semua kesempatan yang diambil daripada kisah-kisah nabi-nabi dan sebagainya untuk menyatakan atau untuk mengajak manusia bahawa adanya ajaran Allah selain daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya apa? La ilaha illallah ada nafi dan isbat. Tauhid dalam tauhidkan Allah dalam ibadah kita. Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhidkan mutabaah kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk kita selamat menuju
ke hari akhirat, menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimah syahadah yang sering kita baca. Kerana kita bila baca kalimah syahadah, kita juga ada visi dan misi. Ini kepentingan nak faham maksud dalam bab yang kita bincangkan sekarang. Perbincangan dah panjang, mukadimah pun panjang. Jadi kita terus masuk kepada muka surat 130. Kita baca pada atas. Oleh kerana sandaran di dalam Al-Quran begini bentuknya, oleh kerana sandaran dalam Al-Quran begini bentuknya, maka lihatlah dalam kalam syar'i bagaimana apabila perkataan iman dibawakan secara umum. Okey. Oleh kerana, kaedah kita belajar sebelum ini, sandaran arti ataf dan ma'tuf yang kita belajar sebelum ini. Mana kalau ada huruf waw, kata golongan Murji'ah, mereka kata, Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Kalimah dan menunjukkan bahawa iman dan amal soleh itu berbeza, kata mereka. Dan Syekh buktikan bahawa betul iman dan amal soleh, dua perkara waw itu pada setengah keadaan memang betul memisahkan antara dua benda yang berbeza, tapi bukan bererti tak ada kaitan. Bukan bererti tidak ada kaitan. Kadang-kadang mutabayinain, artinya memang benda beza betul. Datang dalam dewan ini ada sebahagian yang hadir dari kalangan lelaki. Hadirin dalam dewan ini ada lelaki dan perempuan. Contoh, lelaki dan perempuan, dan tadi memisahkan antara dua jenis yang berbeza. Saya memiliki pen dan kertas. Pen dan kertas, dan itu memisahkan antara pen dan kertas. Memang dua benda berbeza, mutabayinain. Kadang-kadang dan ini tidak pisahkan dua benda yang berbeza, tak ada kaitan. Kadang-kadang dan menceritakan tentang cerita sebahagian, membezakan antara yang umum dan yang salah satu pada juzuknya. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun berbondong-bondong, dan Jibril pun malaikat. Jadi bila dipisahkan wow, tak semestinya memisahkan antara dua benda yang berbeza. Jadi Jibril sebahagian daripada malaikat, Mikail sebahagian daripada malaikat. Dan bila dalam nas-nas yang disebutkan, bila disebutkan contoh berkaitan dengan nama-nama malaikat, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, barang siapa yang menjadi musuh kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kepada Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail disebut selepas sebutkan malaikat, artinya tidak semestinya memisahkan. Jibril walaupun telah sebut malaikat dan ada waw yang memisahkannya, namun Jibril tetap sebahagian daripada malaikat. Waw ini tidak semestinya pisahkan. Memanglah Jibril tu lebih khusus berbanding dengan perkataan malaikat secara umum, lafaz malaikat. Namun dia berbeza. Dia tidak semestinya benda yang berlainan. Sama dengan iman dan amal soleh. Kita kata amal itu sebahagian daripada iman. Iman ini merangkumi segala, merangkumi akidah, i'tiqad dalam yang kita yakin, apa yang kita yakin dalam hati, apa yang diungkapkan, apa yang diamalkan. Kemudian dan disebutkan dan amal soleh sebagai satu penegasan terhadap kepentingan amal soleh dalam selepas kita beriman, fokus kepada amal soleh. Jadi ini bukan satu perkara yang memisahkan atau mengeluarkan amal daripada iman. Begitu juga mungkin kerana waw itu menjadi memisahkan antara dua benda yang talazum antara satu sama lain. Allah sebut berkaitan dengan bab talazum, Allah sebut wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan antara yang hak dengan batil dan sembunyikan yang hak. Bila orang campur adukkan, mesti ada benda yang disembunyikan. Automatik. Bila orang sembunyikan, artinya dia mesti campur adukkan. Dia cakap tak tahu semua. Ni walaupun ada kalimah wa taktumunul haq, ada waw. Itu talazum. Talazum artinya disebutkan juga bahawa perangai, ada orang perangai campurkan yang hak dan batil. Ada orang sembunyikan yang hak. Hakikatnya sama je. Cuma Allah nak beritahu bahawa ada orang tujuan pertama dia, kaedah dia buat, kaedah dia sesat ialah dia campur adukkan. Ada orang kaedah dia tutup kebenaran.
kalau fikir betul-betul, sama je. Sama dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah golongan yang kamu murka dan golongan yang sesat. Hakikatnya golongan sesat tu Allah murka, yang murka pun sesat. Namun dari segi konteks berbeza sebab puncanya. Tapi dari segi tak boleh kata sifat Yahudi tak ada kat Nasrani, Nasrani tak ada kat Yahudi, atau ada semua. Tapi bila ketika dalam kita khitab syarak, Allah SWT highlightkan sebab-sebab kenapa mereka jadi sesat sebagai panduan pada kita, agar kita minta doa kepada Allah supaya dijauhi daripada sifat-sifat tersebut. Wow, tidak semestinya memisahkan dua benda yang mutabayinain, yang memang berbeza terus. Kadang-kadang wow juga datang dalam bentuk diulang balik perkataan tersebut hanya kerana perbezaan sifat, walaupun objeknya satu. Kalau bab objek, bab barang-barang lah. Tapi kalau bab berkaitan dengan sifat Allah, nama Allah banyak. Wallahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu lazi la, sampai pada ayat-ayat yang sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Allah. Tapi disebutkan wow untuk memisahkan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sebab apa? Sebab kerana sifat tersebut sebab walaupun Allah adalah Allah, namun sifat yang nak di-highlightkan berbeza. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Wa qabilit taub. Allah ampunkan dosa, Allah terima taubat. Allah nak bezakan maksud maghfirah dengan maksud taubah. Walaupun dari segi asalnya ghafiruz dzambi wa qabilit taub, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ampunkan dosa dan yang menerima taubat, Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Syekh kata, bila faham apa yang kita bincangkan yang lepas, Syekh kata, oleh kerana ataf dan ma'tuf dalam Al-Quran begini keadaannya, mana wow yang ada memisahkan antara dua kalimah, begini keadaannya, ada banyak keadaan, maka lihatlah dalam kalam syar'i bagaimana. Jadi terjemahan saya bagi terus makna asalnya. Kalau dah begitu banyaknya, jadi makna iman kena tengok kat mana? Tengok kepada kalam syarak secara keseluruhannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan makna iman dalam Al-Quranul Karim. Tak boleh hanya bergantung pada kaedah wow memisahkan antara dua benda yang berbeza, bukan itu sahaja. Perlu tengok secara keseluruhan. Sebab tu kata Syekh, kaifa. Okey, kita tengok pada lafaz asalnya, kata Syekh, wa idza kana al-'atfu fil kalami yakunu ala hadhihi al-wujuh. Kalau ataf dalam kalamullah datang dengan pelbagai bentuk keadaan begini, nazarna fi kalami syari', kita kena tengok pada ayat Al-Quran itu sendiri dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa warada fihi al-iman. Kalimah iman macam mana disebutkan dalam ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadnahu iza utliqa yuradu bihi ma yuradu bihi bilafzil birri wat taqwa wad din wa dinil Islam. Bila kita tengok kepada iman yang disebutkan dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah, kita dapati makna iman adalah makna seperti mana diterangkan dalam bab bir, taqwa, din dan agama Islam secara keseluruhannya. Jadi iman bukan terhad kepada apa? Bukan terhad kepada i'tiqad dalam hati saja. Dia merangkumi segala ajaran Islam, merangkumi makna albir, merangkumi makna taqwa. Iman secara umum merangkumi makna agama, orang beriman, orang beragama, mewakili agama Islam dan sebagainya. Perlu tengok kepada keumuman makna iman. Namun perbezaannya bila iman bila digantikan dengan amal soleh, ada mana amal soleh sebahagian daripada iman. Bila digandingkan dengan Islam, iman adalah satu level yang lebih tinggi daripada level Islam. Bila dibandingkan, begitu juga dengan ihsan dan sebagainya akan dibincangkan insya-Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang. Okey. Lalu kita tengok, kita baca semula. Secara umum ia membawa makna berbuat baik. Lebih antum boleh buat nota situ, membawa makna albir. Buatkan bahasa Arab albir. Memang albir makna berbuat baik, tapi di sini nak bincang tentang makna iman adalah maknanya albir. Kalimah tu sendiri. Kalimah iman adalah maknanya albir.
Taqwa. Kalimah at-taqwa. Kemudian hutang tu potong, bukan hutang, bukan ad-dain tapi ad-din, agama. Dan dinul Islam, itu agama Islam. Jika disebut iman, iman itulah taqwa, iman itulah bir, iman itulah ad-din, iman itulah dinul Islam. Kenapa ad-din dia sudah dipisahkan? Kadang-kadang Allah sebut ad-din, bila sebut ad-din maknanya Islam. Sebab tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Sebab tu Allah ada tak istilah adyan dalam Quran? Tak ada. Mana ada agama-agama ni? Allah sebut Yahudi, Nasrani, tapi Allah tak sebut adyan, agama-agama. Tak, sebab di sisi Allah agama hanya satu. Yang lain semua sesat. Cuma zaman sekarang orang kata semua agama suruh buat baik. Zaman sekarang punya istilah memang suruh buat baik. Baiknya macam mana tu beza-beza. Ada orang dia pandang baik pada benda orang lain nampak teruk. Tak percaya, cuba buat benda baik, letak kat YouTube. Kalau ada orang komen 100% suka, ayat Quran letak dalam Quran, upload kat YouTube, kat bawah ada caci lagi. Sebab apa? Manusia ni pandang baik berbeza-beza. Itu kalau ikut kepada kepala manusia. Sebab tu nak tahu benda baik atau tak baik, kita perlu berpandukan kepada Allah. Kalau agama yang dimaksudkan adalah inginkan kebaikan akhirat. Kalau agama yang dimaksudkan inginkan kebaikan akhirat, kita mesti tengok siapa yang akan berikan kebaikan tersebut di hari akhirat. Kita bincang agama, orang beragama nakkan apa? Mesti nak kepada balasan selepas kematian. Semua agama cerita tentang balasan selepas kematian. Itu bezanya agama dengan falsafah. Ideologi falsafah, dia pun ada undang-undang dia. Siapa kata Katolisme tak ada dia punya? Immanuel Kant. Siapa kata dia tak letakkan dia punya kaedah-kaedah dalam pengurusan kehidupan? Ada. Kita pergi pada komunis. Oh, lagi ada orang tengok komunis. Kalau tengok kepada dunia sahaja, tak payah tengok agama, tengok pada falsafah pun cukup. Kalau sekadar tengok cara nak uruskan undang-undang dunia sahaja, tak payah tengok agama. Tapi kalau sebut agama, mereka meyakini bahawa Tuhan itu wujud. Dan Tuhan inilah yang memberikan balasan selepas hari kematian. Selepas kematian. Macam mana? Itu berbeza. Ada agama dia tak tahu hari akhirat. Yang dia tahu lepas mati hidup semula. Selepas kematian, lahir semula keadaan macam mana? Dia nak lahir dalam bentuk yang lebih baik. Jadi kaya di kehidupan akan datang. Aku miskin ni sebab apa? Aku miskin dan susah sebab kehidupan dulu aku banyak buat hal. Kan? Ada agama yang begitu. Jadi sebab tu mereka bila tengah ditindas begitu, rasa diri dia ditindas semua sekali, pening kepala, mati sajalah. Bunuh diri. Tak ada problem sebab apa? Harap-harap dia tak balas balik semua sekali, dia bunuh diri dia, tak susahkan orang, harap-harap dilahirkan semula dalam dunia akan datang dengan yang baik. Sebab tu wujudnya wujudnya ideologi untuk kamikaze dan sebagainya, dan ideologi yang lain, bunuh diri. Sanggup bunuh diri. Konsep Islam berbeza. Kita jihad bukan bunuh diri. Jihad bukan bunuh diri. Jihad adalah berjuang. Jihad bukan melayangkan nyawa. Tidak. Jihad adalah berjuang habis-habisan. Walaupun terpaksa berdepan dengan maut. Konsep yang berbeza. Jihad kerana apa? Kerana Allah. Kerana agama Allah. Sebab tu kalau cerita tentang agama, agama yang benar hanya agama Islam. Dan Allah hanya iktiraf agama. Jadi kalau sebut iman, maknanya apa? Maknanya taqwa. Sebut iman, maknanya adalah bir. Iman maksudnya ad-din. Iman maksudnya dinul Islam. Ini takrif iman secara umum. Apabila disebutkan dengan sendirinya. Dalilnya mana? Okey. Allah berfirman di kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ni sebenarnya terjemahan yang sepatutnya letak ke atas bukan kat sini. Kata kepada asal,
Kalau sebut pada ayat ni, kalau tengok pada buku Arab, siapa yang buku Arab, sebenarnya kat atas yang likul, sebab apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masih lagi bincang tentang bab waw yang memisahkan antara kalimah syir'atan wa minhaja. Syir'ah. Sebab tu contoh untuk yang sebelumnya. Ada keadaan seterusnya, kita tadi bincang ada 4 keadaan. Ada keadaan yang lain, kadang-kadang waw memisahkan antara ini dalam Quran tak jumpa. Jumpa dalam syair-syair Arab. Kadang-kadang memisahkan antara 2 lafaz. Makna sama tapi lafaz. Bahasa Melayu kita kata apa? Kaulah orang yang paling pandai dan bijak. Pandai dan bijak sama ke tak sama? Yang kata sama, dia kata samalah. Dan tu memisahkan 2 benda sebab apa? Sebabkan perkataan dia lain. Sebabkan perkataan tu lain. Sebab tu kami letakkan dan. Dan wujud dalam syair-syair Arab. Tapi dalam Quran tidak wujud. Quran bila Allah ulang balik perkataan yang baru, pasti bawa makna baru. Kalau Allah takkidkan sekalipun makna yang asal, pasti ada tujuan baru Allah ulang balik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulang hampir 20 kali tersebut. Okay. Bukanlah maknanya sama dari satu ayat pada ayat yang lain. Tiap-tiap ayat itu membawa makna dan tujuan yang berbeza walaupun dalam konteks yang sama tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tiap-tiap ayat itu bawa makna. Siapa kita bertengok kepada tadabbur surah Ar-Rahman. Okey. Namun ada sebahagian daripada ulama, sebahagian kecil kata ada juga dalam Al-Quran. Kat mana? Tu dia. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata mereka syir'ah dengan minhaj artinya adalah syariat. Sama aja. Minhaj pun dia, syariat pun dia, cuma lafaz berbeza. Itu pada yang bagi pandangan tersebut. Jadi kata Syekh, ada yang kata dalam Quran pun ada, iaitu lafaz syir'atan wa minhaja. Tapi Syekh kata pandangan ini pandangan yang lemah, dibincangkan pada tempatnya. Sebenarnya syir'ah dengan minhaj makna yang berbeza. Syariat berkaitan dengan syariat yang bawa oleh tiap-tiap rasul-rasul. Minhaj kembali kepada akidah. Akidah yang sama. Ini perbincangannya. Tapi Syekh bawakan ayat ni bukan untuk membuktikan, bukan ikut susunan. Sebab tu terjemahan ada silap kat sini. Ada salah susun. Sebab apa? Kenapa saya sebut salah? Sebab dia kata lalu Allah berfirman menurunkan ayat ini. Ini bukan riwayat yang akan dibacakan, bukan berkaitan dengan sebab nuzul likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, tapi ayatnya berkaitan dengan penurunan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Sebab tu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, letakkan bahawa dia tak buatlah nota macam sekalipun dia untuk selepasnya. Namun yang dibincangkan sebab nuzul yang kita baca sekarang ini adalah pada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi sambungan dia daripada kita baca tadi, iman maknanya albir. Dalilnya apa? Baru dibawakan yang kita baca sekarang. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, sampai akhir. Saya nak baca lebih-lebih takut salah. Dah lama bila ayat-ayat takut salah, tapi ayat surah Baqarah ayat 177, ayat famous lah. Kita selalu kita dengar imam bawa dalam solat, antara ayat-ayat utama. Okey. Kebetulan ada Quran kat depan. Macam inilah kalau tak masyi. Hafal Quran, hafal lepas tu tak terlalu banyak murajaah. Ini satu benda yang cabaran untuk siapa-siapa yang hafal Al-Quran, begitulah. Siapa-siapa yang hafal Quran, hafal mutun, hafal hadis, perlu ada usaha lebih. Dan itu saya sebut nasihat ni, saya sebut untuk diri sendiri. Kita cerita bukan nak cerita tentang orang, kita sendiri. Masalah-masalah berkaitan kalau Allah berikan nikmat hafal Al-Quran, kita dapat nikmat hafal hadis-hadis Rasulullah SAW, pastikan kita sentiasa ulang kaji, tengok balik, sebab ini satu nikmat yang besar. Dia memerlukan usaha yang lebih. Okey. Boleh buka pada ayat tak silap saya 177 ke? Ada tulis tu. Baqarah 177. Okey.
Okey. Kenapa saya buka? Sebab dia kalau letakkan ayat separuh macam ni kita tak faham. Kena baca ayat full. Okey. Kita baca dulu riwayat yang disebutkan. Muhammad bin Nasar berkata, kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim, kami diberitahu oleh Abdullah bin Yazid Al-Muqri dan Al-Mala'i telah berkata, kami telah diberitahu oleh Al-Mas'udi daripada Al-Qasim telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Abu Zarrin lalu bertanya kepadanya, Abu Zarrin sahabat Nabi SAW, tentang iman. Jadi tak ditanya pada Abu Zarrin, iman ni makna dia apa? Jadi ada orang tanya kepada takrif iman. Kata lalu maka lelaki itu berkata, lalu beliau membacakan. Dia kata, orang tanya pada Abu Zarrin Al-Ghifari, makna iman ni apa? Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna iman? Abu Zarrin pun baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makna iman ialah makna laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang ni dia dengar dia kata, ni ayat al-bir bukan ayat al-iman. Aku nak tanya makna iman. Lepas tu lelaki ni kata apa? Maka lelaki itu berkata, aku bukan bertanyakan tentang ini kepada engkau. Aku bukan tanya makna iman, bukan bantah. Tapi dia rasa maksud saya nak tanya tentang iman. Sekarang albir mungkin salah dengar soalan saya. Ini kita tengok pada konteks bahasa, tengok bahasa Arab, dia tidak membantah, tapi dia kata yang saya tanyakan adalah makna iman, bukan makna albir. Okey. Maka Abu Zarrin berkata, jawab Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang lelaki telah datang berjumpa Nabi SAW lalu bertanyakan kepadanya perkara yang sama telah engkau tanyakan kepada aku. Lalu baginda SAW membacakan ayat yang telah aku bacakan kepada engkau. Maksudnya apa? Zaman Nabi ada seorang lelaki tanya Nabi, ya Rasulullah, apa makna iman? Nabi bacakan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Berarti iman itu maknanya bir. Sebab ayat yang Nabi bacakan berkaitan dengan bir, iaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ni istidlal yang kita nak apa yang kita nak bincangkan. Kenapa dibawakan ayat ini? Sebab Nabi takrifkan iman dengan bir, dan bir itu diterjemahkan dan ditakrifkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kita akan tengok makna dia sebentar lagi. Lalu lelaki itu berkata dengan apa yang telah engkau katakan kepada aku tadi. Apabila lelaki itu tidak puas hati, maka baginda SAW bersabda, barulah Nabi bagikan takrif yang dengan lebih khusus berkaitan dengan takrif iman. Salah satu daripada ciri-ciri beriman, Nabi bersabda, mana lelaki ni tanya, bila tanya kali kedua mungkin dia dapat tangkap sangat, Nabi bagi lagi satu jawapan untuk dia mudah faham. Nabi kata, innal mu'min alladhi idza amila al-hasanah sarrathu wa raja thawabaha wa idza amila as-sayyi'ah sa'athu wa khafa iqabaha. Seorang mukmin bila dibuat satu kebaikan, sesungguhnya orang beriman ialah orang yang apabila melakukan kebaikan akan menggembirakannya, seronok buat benda baik dan mengharapkan pahalanya. Keluarkan duit, setuju, insyaAllah saya masuk 200 ringgit, transfer 200, bantu orang dalam kesusahan. Lepas tu dia happy, alhamdulillah aku sedekah. Bukan lepas 200, alamak kenapa 200? Sepatutnya tadi 50 je kan. Keluar duit kat masjid, kat tabung kan. Keluar duit lah, mak tak ada duit RM1. Biasanya RM1 kan kita ni. Yang ada semua duit RM20. Tak apalah, bismillah. Lepas masuk je rasa, kenapa dah 20? Tu kena masuk iman kurang lagi sikit. Iman, orang beriman ni bila dia buat satu kebaikan, dia gembira, seronok. Kadang-kadang dia susah, kadang-kadang dia berkorban,
tapi dia rasa gembira dengan pengorbanan yang dilakukan. Dan dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yakin, dah buat, Allah dah suruh, benda tu buat betul, tawakkal ala Allah. Jangan menyesal kemudian. Jangan menyesal kemudian. Kadang-kadang orang nak bagi ni, dia ada tujuan lain. Tengah berkawan baik, aku bagilah handset aku ke kau. Aku kena beli ni. Ambil free. Kalau tak, bagi 200. Handset 2,000. 200. Sampai masa bergaduh je, menyesal lah kau handset dulu. Kan, bila bergaduh. Janganlah bergaduh tu kena baik semula. Kena rapat semula. Tapi kalau dah bagi kebaikan tu, harapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jangan batalkan pahala yang kebaikan yang kita telah lakukan. Yang benda baik kita dah buat tu, bergembira. Jadi Nabi bagi ta'rif yang lebih mudah difahami. Orang mukmin kalau dia betul-betul beriman, dia dah buat satu kebaikan, Allah mudahkan dia buat satu kebaikan, dia bergembira dengannya. Orang mukmin bila Allah berikan rezeki, hidup bersama dengan ibu bapa yang telah tua. Kan? Siapa pun dah hidup senang. Tapi bila ada mak ayah yang dah tua ni, kudrat tak kuat, tak kerja, kan? Lepas tu banyak bercakap, banyak komplain dan sebagainya. Kita duduk sempat pada waktu begini, seorang mukmin akan rasa gembira. Ni nikmat Allah. Pintu syurga yang luas terbuka di depannya. Ada yang terpaksa ambil cuti kerja, ada terpaksa berhenti kerja, jaga mak ayah dan sebagainya. Jangan rasa menyesal. Jangan rasa menyesal. Bergembiralah, seronoklah dengan nikmat Allah berikan, supaya kita korbankan dunia kita untuk kebaikan akhirat. Kita bantu mak kita, kita bantu diri kita, kerana itulah pintu syurga yang paling luas. Allah kata kepada bahawa seorang bapa ni adalah pintu syurga paling luas untuk anaknya. Pintu yang paling tengah, mana pintu yang paling luas. Siapa yang sempat dengan mak bapanya, ibu bapanya ketika usia tua, dan dia tak dapat masuk syurga, dia adalah seorang yang rugi. Raghima anfa rajulin adraka abawaihi, sangat hina atau rugi seorang lelaki yang sempat dengan kedua ibu bapanya, walam yudkhilah, tapi dua orang tadi tidak mampu menjadikan dia masuk syurga. Ini jadi orang mukmin tiap-tiap keadaan Allah mudahkan dia buat kebaikan, sama ada dia solat qiyamul lail, sama ada dia buat sedekah, sama ada dia tolong orang, sama ada dia jaga mak ayah, sama ada dia dihina di jalan Allah, maksudnya dia buat kebaikan kepada hina sebagainya. Jadikan itu sebagai perkara yang menggembirakan dia. Alhamdulillah, Allah berikan aku pahala kat sini. Susah sikit tak apa, orang kata sikit tak apa, susah payah sikit tak. Ini orang sifat mukmin. Dan kalau dia buat benda yang bila dia buat benda yang jahat, dia akan rasa tak selesa, dan dia cepat takut azab Allah, cepat-cepat bertaubat. Orang mukmin tidak bererti tak buat benda, tak pernah buat dosa. Mana ada orang yang maksum? Tetap dia buat dosa. Itu Nabi ikrarkan. Semua orang akan pernah buat dosa, tapi dalam keadaan tersilap, dalam keadaan tidak mampu kadang-kadang untuk berdepan dengan hawa nafsunya. Itu tandanya imannya berkurang. Namun imannya boleh dinaikkan semula dengan taubat, istighfar dan rasa tak seronok dan menyesal terhadap amalan dilakukan. Okey. Ta'rif yang, dan kata Syekh, inilah dia jawapan wa kadzalika ajaba jama'atu minas salaf bihadzal jawab. Dan kalau tengok kepada riwayat-riwayat, beginilah dia yang dijawab oleh ulama salafus salih bila ditanya tentang ta'rif iman. Okey, soalan kita tentang bab ini, apa kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan? Kita bincang bahawa iman, amal termasuk dalam iman ataupun tidak. Ini perbincangan asal yang kita nak bincangkan. Okey, siapa boleh bagikan istinbat daripada ayat surah Baqarah 177? Kalau siapa dapat bagi istinbat, nak kata nak bagi hadiah, semua lebih kaya kot. Rasa sama, kita sama level. Jadi kita tak adalah hadiah-hadiah. Kalau kat sekolah kita boleh angkat RM10, semangat budak-budak jawab, kan? Kalau sekarang ni kata angkat RM10, alah ustaz, minggu lepas saya belanja untuk makan kan. Siapa yang belanja lepas? Terima kasih. Barakallahu fikum. Okey. Tengok ayat balik. Tengok pada ayat 177 surah Baqarah. Okey. Tengok ayat tu, perhatikan betul-betul maknanya. Tengok dalam makna. Tengok betul-betul dan cuba keluarkan, cuba beristidlal dengan ayat ini, membuktikan bahawa
bahawa ada kaitannya dengan tajuk yang kita bincangkan sekarang. Okey, cantik. Okey, jawapan daripada sahabat kita. Wa atal mala, Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin. Betul tak? Wasailina wa fil riqab. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wal barra. Mana wa atal mal? Okey. Wa atal mal ala hubbihi. Tadi antum sebut wa atal mal. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama sampai akhir ayat. Betul? Ya. Okey, kenapa kat situ? Wa atal mal. Sebab di situ adalah amalan. Yang pertama amanah billahi wal yaumil akhir wal malaikati Cantik. wal nabiyyin, semua iman. Ya, masya-Allah, masya-Allah. Fatallah alaik. Allah yaftah alaik. Masya-Allah. Itu yang kita nak. Semoga Allah mudahkan kita untuk tuntut ilmu Allah, faham kalam Allah, satu nikmat yang Allah berikan. Laisal birra an tuwall, bir ni maknanya iman. Okey, kerana Nabi takrifkan bir dengan iman. Ya, kita iman yang dimasukkan sini dekat mana? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ayat ini turun selepas perintah pertukaran kiblat. Bila berlaku pertukaran kiblat, ada sahabat yang rasa, alamak, ayah aku meninggal masa Uhud. Meninggal masa tu, meninggal masa awal-awal Islam. Meninggal, macam mana kawan-kawannya kat Mekah? Dulu solat, dia bukan menghadap ke arah Mekah, dia menghadap Baitul Maqdis. Rasa berat, dia iman amalan terima ke tidak ni? Kiblat dia salah. Yang mereka faham, kiblat salah. Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Yang betulnya adalah ke Kaabah. Jadi mereka rasa berat. Bila Allah nak fahamkan, Allah balik kepada dasar. Allah kata apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Iman sebenar dan iman dan kebaikan itu bukanlah sebab kamu hadap ke arah timur ataupun barat. Iman adalah beriman dengan Allah. Ikut perintah Allah. Masa dulu Allah perintahkan ke Baitul Maqdis, itulah iman ketika itu. Ketika Allah perintahkan untuk pindah ke Kaabah, itulah iman. Bukan kerana arah. Bukan kerana arah, tapi kerana beriman dengan Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi iman yang sebenar apa dia? Man amana billah, beriman dengan Allah. Yang Allah masukkan, Allah perintahkan, kita ikut. Itulah makna sebenar. Dan makna seterusnya adalah syarah kepada makna rentetan daripada iman dengan Allah. Allah perintahkan kita beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Dua ni, percaya pada Allah, percaya pada akhirat, ditambah dengan percaya kepada Nabi. Tiga ni dinamakan sebagai usul dakwah. Usul dakwah. Usul dipanggil sebagai usul dakwah dalam konten. Siapa nak buat konten? Tiga ni konten utama. Pertama, uluhiyah. Yang kedua, an-nubuwah. Dan ketiga, al-ma'ad. Ketuhanan, kenabian dan hari pembalasan selepas kematian. Dalam dakwah kita mana-mana sekalipun, kita kena masukkan tiga unsur ini sebagai asas. Kemudian, kalau seorang dah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Nabi, maka automatik dia akan beriman dengan malaikat, automatik akan beriman dengan kitab, automatik akan beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan kitab kenapa? Sebab Allah kirimkan kitab melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Dengan beriman dengan Allah dan beriman pada hari akhirat, maka lahirnya iman dengan qada qadar. Qada qadar kata disertai dengan iman akhirat. Sebab tu orang yang kata, Allah insya-Allah ada kebaikan. Kebaikan apa anak aku mati? Dia marah pula kat kita. Semoga Allah berikan kebaikan di atas musibah yang menimpa tuan. Cakap senang. Sebab apa dia nampak kebaikan? Bukan pada akhirat, dia nampak dunia saja. Qada dan qadar ni hanya orang mampu beriman dengannya apabila dia tengok pada akhirat. Ya Allah, lama dah sakit Ustaz, doa, dah habis dah saya doa. Saya dah tahajud banyak dah. Dah banyak tahajud, dah pergi jumpa ustaz tak sembuh. Kita tengok kebaikan. Kebaikan pertama yang kita tengok, kebaikan akhirat.
first. Sebelum kita nak tengok hikmah, bila kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, baru kita nak tengok hikmah-hikmah kat dunia ni kalau ada. Kalau tak ada, cukuplah kebaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Ini paling penting. Jadi view dalam kepala kita ni, kita ada satu cara fikir. Bila berlaku apa-apa, akhirat yang lebih afdal. Ketahuilah akhirat tu lebih afdal berbanding dengan dunia. Jadi sebab tu bila Allah kata walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ni semua rukun iman. Dah sempurna rukun iman ke belum? Ke ada yang kurang? Yang tak ada qada qadar, tak disebutkan. Kenapa? Qada qadar termasuk beriman dengan Alkitab. Qada qadar termasuk beriman dengan Alkitab. Alkitab, sebagian ulama kata maknanya adalah kitab yang Allah turunkan, Taurat, dan Alkitab juga ada sebagian terjemahkan situ bahawa ia adalah kitab yang dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Sebahagian disebutkan Alkitab di situ merangkumi dua. Satu kitab yang diturunkan sebagai syariat, yang kedua Alkitab iaitu Lauhul Mahfuz. Lepas tu diletakkan di mana Alkitab saja. Sebahagian yang lain menasukkan bahawa memang masuk Alkitab, tapi qada qadar ni termasuk dalam kandungan dalam kitab. Dalam kitab yang Allah turunkan, kitab Quran sebagai contoh, ada perintah supaya beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam tafsiran. Cuma kita orang tanya, Ustaz, kami ni cuma nak tengok je yang Allah sebut betul qada qadar. Kita kata, apa hikmahnya? Allah tak sebut beriman dengan qada qadar sekali dalam satu ayat. Beriman qada qadar Allah sebut tempat lain, tapi sekali. Kenapa hikmahnya? Allah nak beritahu bahawa agama ini tak cukup untuk kita syarahkan agama dengan Al-Quran. Agama ni yang bila Nabi syarahkan dengan hadis Jibril bahawa qada qadar termasuk rukun iman, perkataan Nabi sama validnya untuk menetapkan hukum, menetapkan akidah, sebagaimana juga Al-Quran menetapkan akidah. Dia beriman dengan rukun iman, ada yang qada qadar. Dari mana kita tahu jelas bahawa masuk rukun iman? Melalui sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasulullah adalah wahyu. Kalam Rasul adalah wahyu. Sebab tu kita kata, kenapa satu lagi hadis. Tapi Al-Quran, hadis sama levelnya untuk menetapkan hukum syarak seperti Al-Quranul Karim. Okey. Lepas rukun iman Allah sebutkan, Allah kata apa? Wa atal mala ala hubbihi. Bagikan harta yang dia sayang. Zawil qurba, kepada keluarga terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, anak-anak dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang-orang yang terputus bekalan di tengah jalan. Ibn sabil, anak jalan. Bukan anak jalanan saja. Anak jalan, jadi orang yang terputus bekalan. Wabnas sabil. Wasailin, orang-orang yang meminta kerana keperluan. Wafir riqab, dan orang-orang yang berada hamba-hamba yang memerlukan harta untuk memerdekakan dirinya. Okey, ini semua berkaitan dengan amalan harta, amal ibadah, amalan anggota berkaitan dengan harta. Kemudian Allah berpindah kepada amalan anggota berkaitan dengan amalan badaniah. Tadi ibadah maliyah, sekarang Allah balik pergi kepada amalan badaniah. Wa aqamas salah, dirikan salat. Ini berkaitan dengan rukun Islam. Aqamas salah wa ataz zakah. Dan Allah pun masuk wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya bila dia berjanji. Artinya kita kalau ada setengah daripada amalan, kalau kita tak mampu buat, jangan berjanji. Jangan bernazar. Kita hanya melakukan ta'ahud bila kita mampu. Bab yang kalau tak, benda yang Allah tak wajibkan, jangan wajibkan ke atas diri kita. Kalau betul-betul kita mampu, baru boleh. Bernazar tanpa syarat salah satu beribadah. Bernazar bersyarat khilaf ulama. Jumhur kata makruh. Nazar yang tanpa syarat ibadah. Artinya apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku bernazar. Dia berhadiri, ya Allah aku bernazar, aku tak nak tengok benda yang haram. Dengan maksud yang haram tu maksudnya yang kita spesifikkan. Kita bernazar. Dan jangan buat. Buat, bayar kafarah. Kena kafarah. Okey.
Nazar tanpa syarat ibadah atau tak ibadah? Ibadah. Tapi jangan beratkan diri dengan sesuatu yang kita tak mampu. Boleh kita nak bernazar, mesti pastikan benda tu benda yang kita betul-betul mampu. Sebab tu Allah kata wal mufuna bi ahdihim, Allah kata idza ahadu, bila Allah letakkan syartiyah, apabila dia berjanji, apabila dia bertahun. Antara jenis ta'ahud dengan Allah Subhanahu ahdullah adalah dengan nazar. Sebahagian daripada ahdul kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wasabirina fil ba'sa, sekarang masuk pada amalan hati. Yang bersabar ketika ba'sa wad darra, ketika susah, ketika senang, wahinal ba's, dan ketika dia sedang dalam kesusahan. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang benar, orang yang jujur dalam iman mereka, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi iman maknanya bir, iman maknanya takwa, iman maknanya sidqu, iman berdasarkan kepada ayat-ayat ini. Jadi nampak dia punya kaitan? Okey. InsyaAllah sampai sini dulu. Minggu depan insyaAllah kita sambung pada sambungan cerita. Masih sama lagi, tapi dengan hadis yang lain insyaAllah. Begitu juga dengan hadis seterusnya. Nabi juga ta'rifkan iman dengan ta'rif yang sama, iaitu memasukkan amal dalam ta'rif iman. Lebih jelas untuk riwayat hadis minggu depan. Okey, kita buka pada soalan sebentar insya-Allah, walaupun kita dah lambat sikit ni, tapi kalau ada soalan secara ringkas. Assalamualaikum hayakallah Abang Razwan. Itu bab betul, bab ziarah kubur ke bab minta? Minta. Bila si Rasah dia kata kami ni walaupun minta dengan kubur, tapi hakikatnya kami i'tiqad Allah bagi. Ini yang kita maksudkan. Mereka mengeluarkan amalan daripada iman. Dia kata asalkan beriman bahawa Allah Subhanahu ada yang memberi, jadi buat macam mana sekalipun tak ada masalah. Kita kata iman, kalau kita i'tiqad Allah yang beri, maka minta lah dengan Allah. Kalau kita yakin Allah yang beri, buat apa minta selain Allah? Kalau benda tu diajarkan, kita boleh kecualikan pada kaedah. Tapi jadi sama tak musyrikin? Sama cara istidlal. Sama cara istidlal. Kita nak kata dia musyrikin tak boleh lah. Tapi cara dia berhujah tu sama macam kaedah golongan musyrikin berhujah. Bila mereka sembah selain Allah semua sekali, orang tanya, pergi sembah patung, sembah mana? Tak logik dia kawan ni kata. Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah semua berhala-berhala ni kecuali agar dia lebih dekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dekatkan kami lagi dengan Allah. Sebab apa? Kami ni berdosa. Ni satu sebab mereka cara ni. Jalan dia adalah mereka menimbulkan perasaan penyesalan yang melampau pada orang yang berdosa, sehingga mereka merasakan diri mereka sangat kotor dan tak layak berkomunikasi langsung dengan Allah, tak layak meminta langsung dengan Allah. Maka mereka perlu cari makhluk yang lebih suci untuk jadi perantaraan. Minta, dan mereka yang minta dengan Allah ini satu sebab dan punca banyak berlaku syirik. Punca sebab asalnya adalah untuk merasa diri menyesal. Namun agama kita bukan ikut logik. Kita menyesal dan rasa diri kita banyak dosa macam mana sekalipun, minta direct dengan Allah. Allah buka pintu taubatnya luas antara kita dengan Allah secara direct. Tidak perlu kepada perantaraan. Perantaraan hanya bab apa? Bab minta dia doakan kita. Dan bila waktu dia doakan kita, bila dia masih hidup, dah meninggal, dia tak beramal dah. Amalan dia terputus di dunia ini. Untuk orang soleh, kita tak boleh pergi minta kat kubur dia suruh minta doakan kita lepas dia meninggal. Sebab dia pun terhenti amalan dia. Dia baik macam mana sekalipun, mulia macam mana sekalipun, dia tidak lagi berada di alam untuk beramal. Dia tak berdoakan untuk kita lagi. Dia berada di masa dia mengharapkan doa kita. Kitalah yang berdoa untuk dia. Bukan kata dia ni tak bagus, dia tak baik, tak. Orang soleh, tapi amalan di alam barzah bukan waktu untuk beramal. Betul ulama hadkan
minta, kita pergi minta doa orang soleh tu ketika dia hidup, bukan waktu dia dah meninggal. Kenapa golongan ni pergi buat juga? Sebab dia yakin wali-wali tak mati. Semua kita mati, berpindah alam barzakh. Tapi dia kata mereka, roh mereka masih ada persidangan, mereka masih ada begini begitu, mereka maknanya mereka memilih daripada duduk dalam kesenangan di alam barzakh, mereka memilih untuk datang ke dunia. Amboi. Kalau benda ni Nabi sebut, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, dan kita kalau ada benda yang kita terima. Tapi kalau benda ni datang, Nabi dah meninggal, masa Nabi hidup sekalipun, orang tanya tentang roh, soalan simple je tentang roh, Allah kata kulir ruha min amri rabbi, katakan roh itu urusan Allah Subhanahu, urusan Rabbku. Zaman Nabi hidup dan Nabi tak cerita pasal roh. Kisah-kisah wali datang bila? Sebelum masa Nabi hidup ke, sebelum Nabi hidup ke? Semua selepas. Ijma'. Okay. Macam mana mereka tahu detail sangat tentang roh? Tahu lagi organisasi wali-wali. Bukan setakat tahu wali tu ni, organisasinya sekarang macam mana begini. Detail dari mana tahu tentang alam roh ni? Sebab tu kita kena kembali kepada manhaj yang benar. Bab akidah, bab perkara ghaib, perlu kembali kepada nas. Tak ada nas kita tak terima. Walaupun mimpi takkan, bukan satu mimpi hanya bawa mubasyirat, menggembirakan dan membawa berita yang menakutkan kita bila kita melakukan satu kesalahan. Tapi dia mimpi takkan boleh menambah atau mengurangkan syariat yang telah sempurna ini. Kalau ada mimpi amalan baru dapat, syaitan. Kamu amalkan dengan tak. Tapi kalau mimpi kata pergi buka Sahih Bukhari, lama kau tak baca Sahih Bukhari, terimalah. Pergi buka, atau mimpi lama tak datang kuliah akidah, datang. Kalau mimpi macam tu datang, terima je lah, mimpi tu peringatan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, insyaAllah. Okay, insyaAllah sampai sini saja. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.